مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk faslun wa syara'itu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat sah. Syarat solat sebelum melakukan solat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam solat, ada 5 syarat yang perlu kita penuhi. Sebelum ni, syarat sah solat, betul. Kalau syarat sah solat ada berapa? Ada 3. Kan? Islam balik bakal kan. Kalau tak ada tu, dia tak sah solat dia. Kalau ni syarat untuk masuk ke solat. Dia dah Islam, dia dah balik, dia dah bakal. Tetapi dia perlu ada 5 syarat ini di dalam diri dia, baru dia boleh masuk ke dalam solat. Wasyurutu jam'u syartin. Syarat-syarat. Syurut, kata-kata syurut ini adalah jamak daripada syarat, syartun. Apakah syarat itu? Wa huwa lughatan al-alamat. Syarat secara bahasa dia bermakna tanda, alamat. Kalau secara syarak apa? Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus solati alaihi wa laysa juz'an minha. Syarat ini adalah sesuatu perkara yang menentukan sahnya solat. Wa laysa juz'an minha, tetapi syarat itu bukanlah bahagian daripada solat. Itu yang namanya syarat. Syarat secara syarak. Wa kharaja bidzalikal qayyid ar-ruknu fa innahu juz'un minas shalah. Qayyid, batasan syarat ini mengecualikan rukun. Maksudnya rukun bukanlah syarat. Fa innahu juz'un minas shalah. Kalau rukun dia juz'un minas shalah, bahagian daripada solat, tetapi syarat bukan bahagian daripada solat. Jadi ada syarat solat, ada rukun solat. Apakah syarat solat yang pertama? Yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadatsil asghari wa akbari indal qudrat. Sucinya anggota badan daripada hadas besar dan hadas kecil. Indal qudrati, ketika mampu melakukannya. Ini keterangan tadi. Ketika mampu lakukan. Yang pertama, sucinya anggota badan daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Indal qudrati maksud dia apa? Ketika mampu melakukan. Maksudnya, amal faqidu tahura ini fasolatuhu sahihatun ma'a wujubi a'da'i alaihi. Maksudnya, ada orang yang dia nak solat, tetapi dia tidak mampu untuk membersihkan anggota badan ni. Tetapi dia tetap wajib solat sebab syarat sah solat tu dah ada dalam diri dia. Dia dah Islam, dia dah balik, dia bakal. Tetapi syarat untuk masuk ke dalam solat yang pertama ni, dia tak dapat untuk tunaikan. Tidak dapat punya dia untuk menunaikan syarat yang pertama ini, bukanlah menjadikan sebab dia tak payah solat. Contoh, tak ada air lah, nak wuduk, tak ada debu lah. Contoh macam duduk kat mana lah, duduk dekat dalam kapal terbang ke contoh. Debu tak ada, kapal terbang tu bersih, berkilat. Tak ada debu, tak ada air. Tapi waktu solat dah nak habis. So nak tak nak, wajib untuk dia solat seketika itu juga. Solat lihurmatil waktu, solat untuk menghormati waktu. Solatnya sah. Fasolatuhu sahihatun, solat dia sah.
walaupun syarat yang pertama tu tak ada, dia tak suci, di dalam keadaan hadas, di solat sah ma'awujubil a'da'i alaihi. Tetapi wajib untuk dia mengulangi solat itu tadi. Menunjukkan bahawasanya begitu besar perintah solat tu. Walaupun syarat yang pertama tak mampu untuk kita lakukan sebab ada uzur yang betul, uzur yang syar'i. Memang tak mampu melakukan membersihkan anggota badan tu sebab memang tak mampu sebab tak ada air ataupun debu. Faham? Syarat yang pertama tu dia kena suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Tetapi kalau terjadilah satu ketika kepada dia tu, dia tak mampu untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar dia tu, masih tetap ada kewajipan kepada dia untuk solat. Bila kewajipan seseorang tu akan hilang? Apabila syarat yang 3 itu kurang, tidak ada dalam diri seseorang. Baik dia gila, ataupun dia kafir original, ataupun dia belum balik. Ataupun 3-3 tu tak ada. Macam mana 3-3 tu tak ada? Matilah. Tak nak solat, mudah saja. Mati dulu. Kemudian yang kedua, wa taharatun najasi alladhi la yu'fa anhu fi thawbi wa badanin wa makanin. Yang kedua adalah suci dari najis yang tidak dimaafkan pada pakaian. Suci yang pertama badan, yang kedua pakaian. Pakaian pun kena suci. Itu pun suci daripada najis yang tak dimaafkan. Maksudnya apakah ada najis yang dimaafkan? Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas tu kita dah belajar ada macam contoh najis yang dimaafu. Contoh ada darah beberapa titik. Kan darah tu kan najis. Tetapi najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan tu tak apa. Sebab syarat yang kedua adalah suci daripada najis yang tidak dimaafkan, yang mana najis itu berada di pakaian, badan dan tempat. 3 perkara ni kita kena perhatikan. Masa nak solat tu, dah ambil wuduk. Yang kedua, pakaian kita dah suci belum? Tempat yang kita nak sujud, tempat yang kita nak rukuk, semua tempat kita nak solat ni dah suci ke belum? Dan badan kita, walaupun baju kita ni dah suci, mungkin dekat badan ada najis, wallahualam, kena check. Yang ketiga, syarat solat adalah al-wukufu ala makani tahirin. Solat dilakukan pada tempat yang suci. Mana saja tempat yang suci? Tempat yang tak ada najis. Fala tasihu salatu syakhsin yulaki ba'du badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Maka tidak sahlah solatnya seseorang yang sebahagian badan dia ataupun sebahagian baju dia ada najis, ataupun di tempat dia berdiri tu ada najis, ataupun tempat dia duduk, ataupun tempat dia rukuk, ataupun tempat dia sujud. Maksudnya kena suci daripada najis tempat, badan dan pakaian. Yang keempat, ar-rabi'u al-ilmu bidukhulil waqti aw zanni dukhuli bil ijtihadihi aw zanni dukhulihi bil ijtihad. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu. Ditahu betul-betul ataupun zon, ada persangkaan dukhulihi, masuknya dia itu dengan ijtihad yang betul. Kena tahu pukul 2 dah masuk waktu. Dah tahu pukul 2, contoh pukul 1:30 tak masuk lagi. Tahu al-ilmu bidukhulil waqti ni
kadang tahu itu sebab dengar azan ataupun dia tahu pukul sekarang dah masuk zuhur kan. Auzani bi ijtihad ni macam mana contoh dia? Sakaan dengan ijtihad. Duduk dalam hutan. Tak ada jam, tak ada apa. Tengok masa ni. Lepas tu tengok lumut ke, tengok bayang-bayang ke. Dia ijtihad, maka dia boleh. Falau shalla bi ghairi dhalika lam tasihha salatuhu wa in sadafal waqta. Maka kalau ada seseorang tu dia solat tetapi dia tak tahu dah masuk waktu, ataupun dia tak melakukan ijtihad, dia pergi semayang terus, dia semayang dia turun tanpa ijtihad, tanpa dia cari, maka hukum dia apa? Lam tasihha salatuhu wa in sadafal waqta. Maka solat dia tak sah walaupun waktu dia solat tu tepat dah masuk waktu. Pernah tak awak solat tapi awak tak tahu tu dah masuk waktu? Pernah? Tak ada. Biasanya dah tahu dah ni pukul 4.50 sembahyang asar. Kadang-kadang lambat sikit lah, pukul 6 sembahyang asar. Tapi tahu waktu asar betul. Ada ke yang sembahyang tak tahu ni waktu apa lah? Tak tahu. Teruk betul tak tahu waktu kan. Pukul berapa ni lah. Mungkin dia bangun-bangun kan. Dia tidur petang. Pasar, dia bangun-bangun waktu dia solat subuh. Okey. Yang keempat tadi, kenapa dia kena tahu masuknya waktu solat tu. Jadi tahunya masuk waktu solat tu bukan hanya untuk berbuka sahaja. Untuk solat pun kena tahu. Jadi dah zuhur ni, saya nak semayang. Tak zuhur lagi ni, saya tak boleh semayang. Kalau dia macam dia tak tahu, contoh dia tak ada jam. Dia tak ada jam, confirm lah dia kena cari tahu. Itulah namanya ijtihad. Dia kena tengok matahari. Dia tengok matahari berdasarkan ilmu yang dia dah belajar 2 minggu lepas tu. Dia ambil batang, okey dah lepas dah. Baru dia solat. Tapi kalau dia tak buat benda tu, dia terus solat, maka walaupun tepat yang dia solat tu dah masuk zuhur, tetapi dia tak ijtihad dulu, maka tak sah solat dia. Sebab syarat yang keempat adalah dia kena tahu masuknya waktu solat. Sekarang yang terakhir, yang kelima adalah wal khamisu istiqbalul kiblatu. Istiqbalul kiblata. Istiqbalul kiblati, menghadap kepada kiblat. Ini syarat yang kelima. Kenapa kiblat tu, Kaabah disebut dengan kiblat? Wasumiyat kiblata li'annal musalli yuqabiluha wa ka'batan lirtifaiha. Dan Kaabah tu dinamakan sebagai kiblat kerana orang yang solat itu dia menghadap kepada Kaabah itu, dan dia disebut Kaabah sebab ketinggian dia, kemuliaan dia. Wa istiqbaluha, menghadap ke kiblat, hukum menghadap kiblat sekarang. Wa istiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaihi. Menghadap kiblat dengan dada. Dada ni kena tengok kiblat adalah merupakan syarat liman qadara alaihi, bagi orang yang mampu untuk menghadap ke kiblat. Faham? Jadi kalau kita solat, kita orang mampu ni, kita boleh berdiri. So dada kita ni kena menghadap kiblat, bukan kepala. Maksudnya kalau tiba-tiba kita solat, kita tengok macam ni kan, ataupun masa kita salam, kita tengok macam ni, kan muka kita kan nak tengok kiblat, maka masih sah. Sebab yang tengok kiblat ni adalah dada. Dada ni dia kena tengok kiblat. Sebab tu kalau macam semayang kat tempat orang ramai, kena macam ni, kita tak cepat ubah dada kita ke arah kiblat, maka batal solat dia.
Ataupun tiba-tiba ada orang tolak, dia macam ni. Faham? Dada ni dia kena tengok kiblat bagi orang yang mampu. Maksudnya bagi orang yang mampu ni mesti ada pengecualian dia. Siapa orang yang tak mampu? Orang yang tidur baring. Dah dia tidur baring, dia nak tengok kiblat macam mana? Kan? Kiblat sebelah sana. Dada dia ke arah langit. Kemudian wa yajuzu tarkul istiqbalil kiblati fi solati halatain. Ada dua keadaan yang mana seseorang tu dia boleh meninggalkan untuk menghadap kiblat ketika solat. Apa itu? Yang pertama adalah fi syiddatil khaufi. Dalam keadaan syiddatul khauf. Apa nama dia? Syiddatul khauf ni apa bahasa dia? Haruk pikuknya perang. Macam mana dah bahasa dia? Tengah perang lah, solat masa perang. Syiddatul khauf ni sangat keadaan terdesak ketika berperang. Tapi perang yang macam mana? Fi qitalin mubahin, dalam perang yang diperbolehkan. Perang melawan orang kafir. Bukan perang saudara. Perang melawan orang kafir. Perang yang diperbolehkan. Sembahyang apa saja yang boleh. Tak tengok kiblat tu ketika syiddatul khauf, fardun kana as-salatu aw naflan, baik solat fardu ataupun solat sunat. Nanti kat belakang nanti ada cara-cara kaifiat syiddatul khauf, cara solat syiddatul khauf. Seorang duk ada soal depan, rukuk, soal belakang berjaga, dia habis satu naik, yang ni pula. Kemudian yang kedua yang boleh tak menghadap kiblat adalah wa fi nafilati fi safari ala rahilatihi, ala rahilati. Ketika melakukan solat sunat di atas kenderaan ketika safar. Faham safar? Safar ni faham safar? Anim, tahu safar? Safar musafir tahu kan? Safar ni perjalanan lah. Kalau solat sunat di atas kenderaan, boleh dia untuk tidak menghadap kepada kiblat. Contoh duduk dalam kereta api ke, duduk dalam bas ke, dalam kereta ke, boleh solat sunat tak tengok kiblat. Falil musafiri safaron mubahan walau qasiron. At-tanakkulu saubal maksidihi. Sehingga kalau ada seorang musafir yang dia melakukan perjalanan, walaupun perjalanan dia tu dekat, dia boleh melaksanakan solat sunat menghadap kepada arah tujuan dia. Contoh safar yang dekat tu macam mana? Safar yang dekat itu contohnya Anim duduk dekat Springfield. Allahu Akbar. Sambil jalan. Dia sambil jalan tu dia solat tau. Nak kata wali tahap tinggi. Tak terkesan anjing nak menggonggong ke apa ke. Dia jalan. Sambil-sambil baca ayat kursi. Lepas tu dia baca semua hafalan dia. Boleh. Dia menghadap ke SB sambil jalan tu pun tak apa. Solat sunat lah tapi jangan solat qada. Warakibu dabbati la yajibu alaihi wa ujabhatihi ala sarjiha masalan. Kalau orang yang dia naik kenderaan, dia tak wajib, bagi musafir yang naik kenderaan ni, dia tak wajib untuk meletakkan dia punya kening ini di atas tempat duduk dia. Macam contoh naik kuda tu kat atas pelana. Bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi wa yakunu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi. Maka tetapi dibolehkan untuk dia sekadar memberi isyarat
ketika rukuk dan sujudnya. Dan isyarat sujud mestilah lebih rendah daripada isyarat ketika rukuk. Contoh dia naik kereta kan, bawa kereta kan. Contoh nak bawa kereta daripada Springfield nak pergi. Solat Allahu Akbar. Tak kereta Allahu Akbar. Jalan. Rukuk. Bawah. Sami Allah. Sujud bawah sikit. Tapi berhentilah. Jangan sambil jalan. Nanti langgar orang. Wa ammal mashi kan, sedangkan orang yang berjalan kaki, fayatimu ruku'ahu wa sujudahu wa yustakbilul qiblata fihima wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahudihi. Sedangkan kalau orang yang berjalan kaki, dia mesti menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak boleh isyarat. Kalau macam tasnim tadi, dia kena rukuk betul-betul. Dia kena sujud betul-betul. Faham? Kalau nak, dia boleh isyarat sebab dia naik kenderaan. Dan ketika anim rukuk dan sujud itu, dia perlu menghadap kepada kiblat saat melakukan keduanya. Dan illa fi qiyami wa tasyahud, dan kecuali saat berdiri dan tasyahud. Kalau berdiri dan tasyahud tu dia boleh tak tengok kiblat. Tetapi ketika dia rukuk dan sujud tu dia kena tengok kiblat. Tu perbezaan antara orang yang solat sunat ketika melakukan safar, baik itu safar dekat, dia boleh untuk tidak menghadap kepada kiblat. Tetapi ada beberapa cara. Yang satu naik kenderaan, yang satu jalan kaki. Kalau yang jalan kaki tu ketika rukuk dan sujud dia perlu kepada menghadap kiblat. Kalau yang menunggang kenderaan dia tak perlu. Dia boleh buat syarat saja. Dia tak perlu sempurnakan rukuk dan sujud dia. Dia boleh buat syarat tu, buat dengan isyarat saja. Faham? Itu menunjukkan apa di dalam mazhab Syafi'i ini begitu mementingkan solat sunat. Begitu mementingkan solat. Walaupun dalam keadaan safar, walaupun dalam keadaan mukim, jangan sampai kita tinggalkan solat. Solat sunat pun diberi kemudahan semacam ini. Maka jangan sampai kita tinggalkan solat-solat sunat kita, apalagi solat tahajud ke solat duha. InsyaAllah boleh 5 syarat ni. Ingat, tak ada 5 syarat ni tak boleh masuk dalam solat. Ini syarat solat 5, ada 5. Kemudian esok insyaAllah kalau panjang kita akan masuk kepada arkanus solat, rukun-rukun solat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu liqimu katahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani
وسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.